Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke 99. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sadda furjatan fi as-saffi ghufira lahu. Rawahu Bazzar wa isnaduhu hasan Majma' az-Zawaid. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan kekosongan dalam saf akan diampunkan dosanya. Bazzar, Majma' az-Zawaid. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Wa huwa ba'dul hadith rawahu Abu Dawud bab taswiyatus sufuf. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghubungkan, yakni memenuhkan saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkannya dengan rahmatnya, dan sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan daripada rahmatnya. Abu Daud. Keterangan, maksud memutuskan saf ialah seseorang itu meletakkan barang di tengah saf sehingga saf tidak dapat disempurnakan, ataupun setelah melihat saf yang kosong pun seseorang itu masih tidak memenuhkan saf itu. Mirqat. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah. Rawah Bukhari bab iqamati sufuf min tamami salah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kamu, kerana sesungguhnya meluruskan saf-saf ialah sebahagian daripada mendirikan salat dengan sempurna. Riwayat tu Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan dia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang ke-99, an Abi Juhaifah. Nama Abi Juhaifah jarang kita jumpa. Kata ulama hadis, dia kata Abi Juhaifah ni biasa kita jumpa Abi Hurairah kan, Abu Huzaimah, Abu Juhaifah jarang. Abu Juhaifah ni dia ulama hadis sebut, dia kata min sigharis sahabah, dalam kalangan sahabat yang kecil. Disebutkan ketika mana Nabi SAW wafat, dia ni tak akil balik lagi. Belum akil balik lagi. Mungkin ketika itu umur dia main 8 tahun, 7-8 tahun lah. Tapi ulama sebut ra'ahu an-nabi, dia melihat kepada Nabi, wan Nabi ra'a ilaihi. Dia lihat kepada Nabi, kemudian Nabi juga melihat kepada Abu Juhaifah. Maksud syarat untuk jadi masuk geng sahabat ni, dia kena melihat kepada Nabi. Kan? Lihat Nabi, Nabi juga nampak dia. Dia nampak Nabi, Nabi nampak dia. Kemudian syarat sahabat ni dia kena beriman. Kalau kafir dia tak jadi sahabat lah. Abu Jahal, Abu Lahab tak jadi sahabat lah. Sahabat syarat dia kena beriman, jumpa Nabi, sempat dia tengok Nabi, Nabi juga sempat tengok dia. Jadi Abu Juhaifah dia sempat tengok Nabi, walaupun dia masih ketika itu dia belum sampai umur lagi. Ada beberapa orang yang dikategorikan sebagai al-muhadram. Kalau muhadram dia lahir zaman Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni, biasa kita sebut cerita dia kan. Dia duduk zaman Nabi, tapi dia duduk kat Yaman, tak sempat jumpa Nabi. Maka dia bukan sahabat. Ulama kategorikan dia sebagai tabi'in, ada sebut sebagai muhadram. Ada beberapa orang yang duduk di Kufah, di Basrah, sezaman dengan Nabi, tapi tak dapat iman. Abu Juhaifah ni dia dekat Madinah lah sempat jumpa Nabi. Dia meninggal, ulama kata lebih kurang dalam 72-74 Hijrah. Abu Juhaifah ni dia meriwayatkan hadis, ulama kata dia lebih kurang dalam 45 hadis yang diriwayatkan. Zaman Sayyidina Ali
radhiyallahu anhu sangat sayang kepada Abu Juhaifah. Nama dia Wahab bin Abdullah bin Muslim. Nama betul ya. Nabi dipanggil sebagai Abu Juhaifah. Sayyidina Ali kalau dia naik mimbar, dia berkhutbah, maka Abu Juhaifah ni akan jadi macam polis dia lah, jaga dekat bawah mimbar. Sangat yang dikata Abul Khair, orang Wahab Al-Khair, yang banyak buat kebaikan. Dan dia ni ditugaskan menjaga khazanah, jaga bendahari, jaga Baitul Mal, dan dia meninggal di Kufah. So dalam hadis ni menyebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, apa dia, man sadda furjatan fi safi ghufira lahu. Sesiapa yang memenuhkan saf, kekosongan dalam saf, akan diampunkan dosa-dosanya. Kita kalau tengok saf ada kosong tu, kita masuklah. Dah banyak-banyak dah hadis kita cerita tentang pentingnya memenuhkan saf. Kemudian ni disebutkan ada kelebihan. Bila kita nampak saf kosong tu, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita. Tu. Kemudian hadis yang ke-100 ni, hadis Abdullah bin Umar, Ibn Umar, anak Sina Umar. Biasa dah nama ni kita sebut. Kehebatan anak Sina Umar ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis juga. Apa kata dia? Nabi SAW menyebutkan, man wasala saffan, siapa yang memenuhkan saf. Dia kata, apa dia? Saffan wasalahullah, maka Allah akan menghubungkannya dengan rahmat Allah. Dia kata, wa man qata'a saffan, sesiapa pula yang memutuskan saf. Jadi menyambungkan saf, Allah Ta'ala sambungkan dengan rahmat Allah. Dan yang kedua, siapa yang memutuskan saf, kata Nabi SAW, qata'ahullah, maka Allah memutuskannya daripada rahmat Allah. Penting tuan-tuan. Tengok ada saf ni, kita masuk, duduk apa-apa. Kita suasana kita orang Melayu ni, dia malu sikit kan, dia malu sikit, duduk pun nak duduk selesa, rapat-rapat tak biasa. Tapi kalau tuan-tuan duduk dekat sebelah negara-negara Arab, saya lama duduk negara Arab ni, sampai kita tak selesa lah, dia masuk, dia sempit-sempit, impit-impit lagi. Sampai kita rasa kalau dia nak sangat duduk kita, biar kita duduk belakang, tak apa kan. Sampai rasa macam tu, sebab kita tak biasa sebenarnya. Tapi kalau Arab ni dia suka duduk apa-apa, suasana kan tak biasa, zuruf suasana kita di sini. Kemudian apa yang dia katakan, maksud memutuskan saf itu ialah seseorang itu meletakkan barang di tengah saf sehingga saf tidak dapat disempurnakan. Maksud memutuskan saf itu bukanlah maksudnya macam kita renggang sikit tu katakan putuskan saf, tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni, mengikut kitab ni, dia kata kita ada saf, kita duduk semayang sini, kita letak beg kita sebelah sini. Itu label memutuskan saf. Sampai betul. Maksudnya kalau kita semayang setakat renggang sikit, itu tidak dinamakan putus saf lagi. Maksudnya kita semayang sampai kita letak beg sini, orang semayang dia letak beg, dia memang saf tu, orang beg. Dia tak jadi saf tu kan. Itu baru dikatakan sebagai memutuskan saf. Okey. Satu. Kemudian yang kedua dalam kitab ni disebut, ataupun setelah melihat saf yang kosong, seseorang itu masih tidak memenuhkan saf. Dia nampak dari depan dia kosong, tapi dia biar duduk jauh-jauh kan. Itu juga membiarkan dalam jarak yang jauh tu juga memutuskan saf. Okey. Kemudian hadis daripada Anas pun biasa dah kita ceritakan, orang kuat Nabi dalam kalangan budak-budak. Dalam hadis yang ke-111 ni disebutkan, Nabi mengatakan sawu sufufakum. Ini biasa kita dengar lah. Orang biasa jadi imam, biasa dia akan ambillah sunnah Nabi ni. Nabi SAW bila dia berdiri nak semayang, Nabi dia akan pusing ke belakang, dia tengok kepada para jemaah kan, dan Nabi dia akan sebut sawu sufufakum. Tu yang biasa saya sebut tu, sawu sufufakum. Sawu tu maksud dia apa? Luruskan sufufakum, saf-saf kamu. Fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah. Sesungguhnya menyamakan, meluruskan saf itu sebahagian daripada mendirikan salat. Ini riwayat Bukhari. Dia ada riwayat yang lain, ada beberapa riwayat. Ada juga riwayat yang Bukhari yang biasa saya baca, fa inna taswiyata safi. Ada juga as-safi, as-sufufi, ada beberapa riwayat yang lain, tapi memberi makna yang sama. Luruskanlah saf
kerana meluruskan saf itu sebahagian daripada mendirikan salat dengan sempurna. Kalau kita nak sembahyang kita ni sempurna, baik, elok, diterima oleh Allah, maka kita kena luruskan dia elok. Jangan duduk belakang, depan, kaki tak sama. InsyaAllah tuan-tuan dia 3 hadis ni kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illa allazina amanu.